Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Kita akan tengok bab 5 Tamadun Awal Dunia 5.1 4 lokasi tamadun awal di dunia. Memandangkan tajuk ini huraiannya ataupun intipati dia agak panjang, jadi kita minta anak murid untuk memberi lebih fokus untuk tajuk ini. 4 tamadun awal di dunia, iaitu kita tengok Mesopotamia, lokasi dia di lembah Sungai Euphrates 3500 sebelum Masihi. Mesir Purba, lokasi dia lembah Sungai Nil 3100 sebelum Masihi. Tamadun Indus, lokasi dia lembah Sungai Indus 2500 sebelum Masihi. Huanghu, lembah Sungai Huanghu 1800 sebelum Masihi. Ini merupakan peta lokasi tamadun awal dunia. Kepentingan sungai sebagai lokasi tamadun awal, iaitu untuk memberikan bekalan air, minuman dan makanan sesuai bagi pertanian, tanah subur, kerja seharian, iklim nyaman, saliran air, keindahan, ramai penduduk, menangkap ikan, sistem pengangkutan, sumber protein, sesuai sebagai sumber pentadbiran. Kita tengok tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal dunia yang terletak di barat daya Asia. Mesopotamia bermaksud tanah di antara sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang mengalir dari kawasan pegunungan Turki sehingga tanah Pamah di Iraq. Perkembangan dari pertempatan awal zaman Neolitik antara tahun 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Wilayah Mesopotamia dijadikan pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 sebelum Masihi. Antara kerajaan dalam tamadun ini termasuklah Sumeria, Akkad, Ur, Babylon, Kassites, Assyria, Chaldea. Kerajaan Sumeria, kerajaan terawal yang bermula pada tahun 3500 sebelum Masihi. Kerajaan Chaldea, kerajaan terakhir yang runtuh pada tahun 539 sebelum Masihi. Tamadun Mesopotamia bermula di sana, iaitu wilayah selatan. Aktiviti orang Sumeria yang berhijrah ke wilayah ini termasuklah membina pertempatan, menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja menembus guna tanah, membina sistem pengairan untuk mengawal pengairan air sungai, membina sistem perbandaran. Ciri utama kerajaan sama: bandarnya maju, pengurusan simpan kira, pengkhususan pekerjaan, peningkatan teknologi, institusi yang kompleks. Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal di dunia yang berkembang pada tahun 3500 sebelum Masihi. Perkataan Mesopotamia berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud tanah di antara dua sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Kerajaan awal dalam tamadun Mesopotamia ialah Sumeria dan kerajaan yang terakhir ialah Chaldea. Tamadun Mesopotamia diperintah oleh 7 kerajaan, iaitu Sumeria, Akkad, Ur, Babylon awal, Kassites, Assyria dan Chaldea. Kerajaan Mesopotamia runtuh apabila berjaya ditakluki Parsi. Perbandaran tamadun Mesopotamia
Bulan Sabit subur adalah kawasan subur yang luas dalam oasis di tengah-tengah gurun dan gunung. Terletak di antara Laut Mediterranean dan Teluk Parsi, berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Struktur bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata. Membina tempat ibadat berbentuk piramid yang dipanggil zikurat di setiap pusat bandar. Membina dinding besar mengelilingi setiap bandar bagi tujuan pertahanan. Ini menunjukkan peta kawasan bulan sabit subur. Pembentukan tamadun Mesopotamia bermula di bahagian selatan bandar Baghdad. Di kawasan ini, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates hampir bercantum dan dikenali sebagai Babylon. Babylon terbahagi kepada dua kawasan, iaitu Akkad di utara dan Sumeria di selatan. Tamadun Mesopotamia bermula di wilayah selatan, iaitu Sumer, apabila orang Sumeria berhijrah ke wilayah ini dan membuka penempatan. Mereka telah menebus guna tanah dan membina sistem pengairan untuk menjalankan kegiatan pertanian. Lebihan pengeluaran makanan yang diperoleh daripada kegiatan pertanian ini dapat menampung keperluan penduduk yang semakin meningkat. Pertempatan awal ini yang pada mulanya berbentuk perkampungan telah berkembang secara evolusi menjadi bandar dan akhirnya wujud beberapa buah negara kota yang terletak di sepanjang sungai serta terusan. Perkembangan pertempatan awal yang berbentuk perkampungan kepada bandar secara evolusi dan akhirnya kepada beberapa buah negara kota seperti negara kota Ur. Gambar raja di bawah menunjukkan negara kota Ur di mana bandar dipenuhi dengan rumah dan kedai. Dinding yang tinggi melindungi Ur daripada ancaman. Terdapat sebuah lagi terusan dan pelabuhan besar yang dibina di dalam bandar untuk memudahkan orang luar berdagang dengan pedagang Ur. Terusan menghubungkan Ur dengan Sungai Euphrates. Petani menanam pokok gandum dan barley di luar kota Ur, dan kuil besar disediakan untuk Tuhan Bulan, Nana dan isterinya Ninggal yang menguasai bandar. Negara kota Ur. Terdapat pusat perdagangan dan pelabuhan. Terletak di Sungai Euphrates berhampiran Teluk Parsi. Penduduk berjumlah 30,000 orang. Terdapat pertemuan pedagang dari jauh seperti India. Dipenuhi dengan rumah dan kedai. Dinding yang tinggi dibina untuk melindungi Ur daripada ancaman. Terusan yang menghubungkan Ur dengan Sungai Euphrates. Kuil yang besar untuk Tuhan Bulan Nana dan isterinya Ninggal yang menguasai bandar. Tamadun Mesopotamia mempunyai beberapa negara kota seperti Nippur, Kish, Eridu, Mari, Lagash, Ur, Uruk dan Assur. Setiap negara kota ini terbahagi kepada kawasan utama yang mengandungi pusat kota, tembok, luar kota dan pelabuhan. Negara kota juga mempunyai kubu pertahanan dengan pelbagai bentuk pintu gerbang yang melambangkan kekayaan negara kota itu. Di dalam kota juga terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar serta jalan-jalan yang lurus dan lebar. Pusat sesebuah kota ialah rumah ibadat yang menjadi tumpuan anggota masyarakat ketika itu. Negara kota merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat dan mempunyai unit politik dan agama yang tersendiri.
negara-negara kota ini akan bersatu tenaga untuk berperang menentang musuh. Sistem pengangkutan utama dalam negara kota ialah kapal, pedati dan keldai kerana wujud sungai dan kawasan tanah pamah. Manakala wilayah-wilayah di sekitar sesebuah negara kota dihubungi melalui jalan laut. Seterusnya kita tengok Tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba terletak di kawasan lembah Sungai Nil. Sungai Nil dengan kepanjangan sejauh 6,650 km merupakan sungai terpanjang di dunia. Bahan tinggalan yang terkenal adalah piramid dan Firaun. Terdapat 3 tahap pemerintahan kerajaan, iaitu Kerajaan Purba, Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Baru. Herodotus mengatakan Mesir adalah hadiah Sungai Nil kerana kawasan sekitar Sungai Nil dibanjiri setiap tahun membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian. Lembah Nil merupakan kawasan lembah yang terbesar di dunia. Sungai Nil membekalkan sumber makanan seperti ikan, menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan yang penting. Pertempatan di kawasan ini berkembang menjadi negara kota. Ini menunjukkan peta Sungai Nil dalam Tamadun Mesir Purba. Air Sungai Nil yang melimpah ke tanah gersang dan berpadang pasir telah mengubah bentuk muka bumi Mesir menjadi delta subur untuk pertanian serta pertempatan manusia. Pertempatan tetap di sepanjang lembah Nil kemudiannya berkembang menjadi perkampungan. Kampung-kampung bergabung menjadi bandar dan bandar-bandar bergabung membentuk nom atau daerah. Semua nom kemudiannya disatukan dan salah sebuah bandarnya menjadi pusat pentadbiran seperti Bandar Memphis, Tibis dan Tinis. Kerajaan Purba bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi yang membentuk 2 kerajaan. Kerajaan utara terletak di hilir Sungai Nil melibatkan kawasan lembah Sungai Nil dan mempunyai suhu yang lebih sejuk daripada selatan. Kerajaan selatan yang terletak di hulu Sungai Nil merupakan kawasan yang terbentang luas berhadapan dengan padang pasir. Raja Memnis menyatukan kedua-dua kerajaan Mesir Purba sekitar tahun 3100 sebelum Masihi setelah menawan kerajaan utara. Memphis telah dibuka oleh kerajaan Memnis dan dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Perkembangan kerajaan Purba mencapai kemuncak pada tahun 2650 sebelum Masihi. Kerajaan Pertengahan bermula sekitar tahun 2100 hingga 1650 sebelum Masihi dan meluas sehingga selatan Sungai Nil. Berkembang dalam bidang kesusasteraan dan ukiran. Kekuatan raja membawa kestabilan dan kemakmuran ekonomi dan Tibes dijadikan ibu kota kerajaan. Kegiatan perdagangan dengan menggunakan jalan sungai telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di bahagian selatan Mesir. Raja Mesir bertindak menghantar tentera bagi melindungi pedagang yang menghadapi ancaman serangan penjahat yang melalui jalan perdagangan Mesir, manakala rakyat membina kubu di sepanjang sungai dan berjaya menguasai kota Nubia. Kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Pemerintah digelar Firaun yang membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan dari luar. Ramses adalah raja terkenal dengan pembinaan monumen terkenal berupa berhala pada zaman kerajaan baru Mesir. Zaman kejatuhan semasa pemerintahan Ramses II dari tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masihi. Tamadun Indus terletak di lembah Sungai Indus, bahagian barat laut dan utara India. Di bahagian timur kawasan ini terdapat banjaran
Makran, Pegunungan Balochistan, Punjab dan Rajasthan, manakala Kathiawar dan Gujarat di bahagian tenggara. Bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi, terdapat penduduk yang mengamalkan kehidupan secara nomad di bahagian barat Laut India dan membentuk pertempatan kekal di sepanjang lembah Sungai Indus. Lembah Sungai Indus mengalami dua musim yang ekstrim, iaitu musim hujan yang membawa banjir dan musim kering yang membawa kemarau. Banjir berlaku di luar jangkaan. Arah aliran sungai berubah. Musim kering dan hujan tidak menentu. Kemarau dan banjir memusnahkan tanaman dan kawasan pertempatan. Ini menunjukkan peta kawasan lembah Sungai Indus. Tamadun Indus terletak di lembah Indus yang disaliri oleh Sungai Indus yang berpunca dari pergunungan Himalaya dan mengalir ke Laut Arab. Tamadun ini muncul sekitar 2500 sebelum Masihi apabila penduduk yang berpindah randah di bahagian barat Laut India membentuk pertempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Sungai Indus menyediakan bekalan air dan juga menyuburkan tanah. Kepandaian penduduk di kawasan ini menyesuaikan diri dengan alam sekitar telah meningkatkan penghasilan pertanian yang membawa kepada pertambahan jumlah penduduk. Faktor inilah juga yang menyumbang kepada perkembangan bandar-bandar utama Tamadun Indus. Di Tamadun Indus juga, kegiatan pertanian aktif dijalankan dengan penanaman pokok gandum, barli dan kapas. Kewujudan penghasilan barangan diperbuat daripada kapas dan besi. Hubungan perdagangan dijalankan dengan penduduk di bahagian selatan Mesopotamia. Kawasan ini akhirnya berkembang menjadi bandar. Masyarakat Lembah Indus mempunyai pengkhususan pekerjaan dalam bidang ekonomi seperti perdagangan, pertanian, pertukangan dan pembuatan. Masyarakat Lembah Indus menjalankan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia. Ini terbukti dengan penemuan cap mohor buatan masyarakat Lembah Indus di Mesopotamia. Hasil perdagangan yang penting termasuklah emas, gading gajah, manik dan hasil pertanian. Kegiatan bercucuk tanam bertumpu kepada pengeluaran tanaman makanan seperti barli dan kacang. Artisan terlibat dalam pembinaan dan penghasilan barangan logam dan barangan tembikar. Di Tamadun Indus terdapat dua buah bandar terancang terkenal dibina, iaitu Mohenjo-daro dan Bandar Harappa. Sistem paip dan pementungan yang canggih telah dicipta oleh Yutra pada masa itu. Tamadun Indus mengalami kemerosotan menjelang tahun 1750 sebelum Masihi disebabkan oleh gempa bumi, banjir dan serangan orang Aryan. Kita tengok Bandar Harappa mencapai tahap tamadun yang tinggi. Dikelilingi oleh dinding bata yang tebal sepanjang 4.8 km. Dinding dibina untuk mengelak banjir. Pembinaan benteng untuk melindungi keluarga raja. Jalan raya dibina selebar 30 kaki. Pembinaan dinding untuk memisahkan daerah perumahan. Saiz rumah yang pelbagai sehingga 3 tingkat. Pertempatan kekal di Lembah Indus telah berkembang menjadi beberapa buah bandar terancang. Antaranya ialah dua buah negara kota yang terbesar dan terkenal,
iaitu Harappa dan Mohenjo-daro. Bandar terbahagi kepada dua bahagian dan dikelilingi oleh tembok. Bahagian utama berperanan sebagai pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual dan persembahan, dan tempat penyimpanan hasil pertanian. Bahagian kedua ialah kawasan perumahan. Bandar-bandar terancang ini mempunyai susun atur yang sistematik. Bandar-bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat dengan setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain. Setiap bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang. Bandar-bandar dalam tamadun ini dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan. Seterusnya kita tengok tamadun Huanghu ataupun dikenali juga sebagai tamadun Huangqi. Terletak di dua sungai utama yang mengalir di kawasan pegunungan di sebelah barat ke Lautan Pasifik. Sungai Huanghu terletak di kawasan utara negara China. Sungai Yangtze terletak di bahagian tengah China yang mengalir ke timur hingga Laut Kuning. Tamadun Huanghu telah bermula kira-kira 4000 sebelum Masihi. Sungai Huanghu dikenali sebagai Sungai Kuning kerana menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Tamadun Huanghu pula merupakan pertempatan telah dibina oleh masyarakat awal Cina di sepanjang Sungai Huanghu. Mereka menjalankan aktiviti pertanian, peternakan binatang, mengumpul hasil hutan dan berburu. Limpahan air Sungai Huanghu menyebabkan kebanjiran dan mengelapkan keseluruhan kampung. Pertempatan yang terpencil menyebabkan penduduk awal tamadun ini hanya menghasilkan makanan sendiri dan tidak berdagang dengan orang luar. Ini menunjukkan peta lokasi tamadun Huanghu ataupun Huangqi. Lokasi tamadun Huanghu jauh daripada pusat-pusat tamadun dunia yang lain. Keunikan tamadun ini kerana fizikalnya yang bergunung ganang dan berpasir. Sungai Huanghu menjadi nadi utama dalam pembentukan tamadun Huanghu kerana berperanan menyuburkan kawasan sekitarnya. Tanah yang subur menarik penduduk nomad untuk tinggal menetap dan membina pertempatan. Tapak Banpo merupakan pertempatan awal penduduk Huanghu. Penduduk menjalankan aktiviti pertanian, penternakan, mengumpul hasil hutan dan memburu. Di tamadun Huanghu terdapat 3 kerajaan awal, iaitu Xia, Shang dan Zhou. Perkembangan pertempatan membentuk beberapa bandar Huanghu seperti Anyang yang dijadikan sebagai pusat kerajaan dinasti Shang. Tamadun ini tersebar hingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze semasa dinasti Zhou. Antara aktiviti utama adalah pertanian, membuat tembikar, membina kapal, menghasilkan varnish, sutera, sulaman dan ukiran. Penciptaan peralatan pertanian yang dibuat daripada kayu dan logam telah menunjukkan kemajuan aktiviti pertanian dalam tamadun ini. Tahukah murid-murid bagaimana bandar-bandar muncul dalam tamadun Huanghu? Bandar-bandar muncul daripada pertempatan awal yang berasaskan kegiatan pertanian. Anyang merupakan negara kota utama tamadun Huanghu
yang terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan. Antara ciri-ciri bandar ini adalah terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran. Raja sebagai ketua pemerintah, dibantu golongan pembesar dan golongan agama. Dilengkapi tembok untuk menghalang pencerobohan musuh. Dikelilingi perkampungan petani. Diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.